Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penonton yang dirahmati, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita sekali lagi bertemu dalam kuliah Riyadhus Salihin, anjuran muslimah masjid Biru Muslimah masjid Batu 16 Rawang dengan kerjasama Wanita Ikram Hulu Selangor. Alhamdulillah, kita baru saja melangkah ke tahun baru, tahun 2022. Maksudnya tahun baru bererti makin berkuranganlah peluang untuk kita hidup di dunia ini, dan makin berkuranglah dan makin dekat kita akan melangkah ke alam baqa, insya-Allah. Jadi ambillah kesempatan di hujung-hujung usia ni. Jangan rasa saya masih muda, jangan rasa aku baru masuk 30-an ataupun baru masuk 40-an kan. Jadi yang lanjut tu, orang kata yang masuk berapa puluhan pun, dia tetap mengurangkan usia kita dan mendekatkan kita ke alam baqa. Jadi banyak berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, a'inni ala zikrika, untuk mengingatimu. Mengingati Allah berarti kita ingat apa yang Allah suruh yang kita belum buat, apa yang Allah larang yang kita masih teruskan, dan apa-apa yang berkaitan dengan suruhan dan larangan Allah lah. Ala zikrika tu bukan hanya sekadar duk zikir je, subhanallah, alhamdulillah, setakat itu, tapi kita masih meneruskan perkara-perkara yang melakukan perkara yang Allah larang, ataupun masih belum berhenti daripada melakukan perkara yang Allah larang, ataupun masih belum melakukan apa yang Allah perintahkan. Terbalik-balik pula ayat, terbalik-terbalik. Jadi maksudnya ala zikrika, untuk mengingati Allah tu maknanya mengingati Allah dalam erti kata meningkatkan amalan yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala, Jadi kita boleh lakukan kecuali dengan bantuan Allah. Jadi sebab tu kita mohon, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan mensyukurimu, bersyukur di atas segala nikmat, nikmat usia yang dah bertambah ni, masuk tahun 2020 masih lagi dapat menjerit udara di muka bumi ini dengan kesihatan, dengan masa lapang, dengan kelapangan hidup, dan dengan ahli keluarga yang baik, dan macam-macam lah nikmat yang Allah dah kurniakan kepada kita. Jadi kita minta tolong Allah bantu kita supaya kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Dalam arti kata bersyukur tu ialah Allah bimbing kita untuk mempergunakan nikmat yang ada dengan cara yang Allah redha, insya-Allah. Wa husni ibadatik, dan mengelokkan ibadah kepadamu. Jadi maknanya minta Allah bantu kita 3 perkara, iaitu sentiasa mengingati Allah, bersyukur kepada Allah, dan mengelokkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perhambaan kita, sama ada dalam bentuk ibadat yang khusus ataupun dalam seluruh cara hidup kita lah kan, sebab hidup kita seluruhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita mengelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa saja yang kita lakukan, ia merupakan satu ibadah dan kita buat yang terbaik. Kalau kita jadi isteri, minta tolong Allah bantu kita menjadi isteri yang solehah, yang baik. Kalau kita seorang suami, minta tolong Allah bantu kita supaya kita menjadi seorang suami yang
bertanggungjawab. Kalau kita seorang anak, minta tolong Allah bantu kita supaya kita menjadi anak yang berguna kepada keluarga kita. Kalau kita seorang pemimpin, minta supaya Allah bantu kita menjadi pemimpin yang cakna, yang prihatin kepada rakyat. Apa saja, di mana saja kita berada, apa saja peranan yang kita mainkan, semuanya itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak dapat lakukan dengan cara yang terbaik kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sangat penting doa ini untuk kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang diajar sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya-Allah. Jadi sekali lagi kepada yang sedang menonton, silalah share, ajaklah kawan-kawan ya, terutamanya penganjur sendirilah ya, muslimat daripada Masjid Batu 16 Sarawang dan juga wanita Ikram Hulu Selangor, insya-Allah ya. Jadi hari ini kita akan sambung hadis bab yakin dan tawakal daripada kitab Riyadhus Salihin, insya-Allah. Yang ada kitab tu bolehlah buka kitab, insya-Allah. Kita akan sambung hadis yang ke-9. Okey, hadis yang ke-9. Saya ingat hari ini hari terakhir lah untuk kita habiskan bab ni, insya-Allah. Hadis ke-9. Okey. Hadis ke-9 ni special ya, sebab dia diriwayatkan daripada Ummul Mukminin. Selalu kalau kita dengar periwayat hadis Ummul Mukminin ni Aisyah saja kan. Jadi kali ini daripada salah seorang Ummul Mukminin, iaitu yang dikenali dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha ya. Ummu Salamah, nama dia Hindun. Hind. Kita orang Melayu panggil Hindun. Hindun binti Abi Umayyah. Jadi mungkin kita banyak jugalah dengar kisah Ummu Salamah ni. Beliau antara as-sabiqun al-awwalun lah, yang paling awal juga memeluk Islam. Suaminya adalah Abu Salamah. Suaminya Abu Salamah, apa nama Abu Salamah ni, lupa pula nama Abu Salamah ni siapa. Okey, suami dia adalah Abu Salamah ya. Nama Abu Salamah ni Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad. Dan beliau adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Salamah ni sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga saudara susu. Saudara susu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macam Ummu Salamah ni isteri kepada sepupu dan juga saudara susu. Macam ipar jugalah ya Ummu Salamah ni. Okey, dan pernah ada macam khabar angin lah, kata Rasulullah ni nak kahwin dengan anak Ummu Salamah. Jadi salah seorang isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah, dia dengar macam Rasulullah ni nak kahwin dengan anak Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dah jadi isteri dia lah, kira anak tiri lah. Okey, jadi Ummu Habibah ni, dia dengar kata Rasulullah nak kahwin dengan anak Ummu Salamah ni. Dia bagi tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada kahwin dengan anak Ummu Salamah tu, kahwinlah dengan adik saya, dia kata, Izzah binti Abi Sufyan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia kata, betul ke kamu nak suruh kahwin dengan Izzah? Ya, kenapa? Sebab dia kata dia nak kongsi bahagia. Jadi tu sayangnya Ummu Habibah ni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rasa bertuahnya beliau menjadi isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata sampai dia nak supaya adik dia pun rasa kebahagiaan yang sama, dan dia offer supaya Rasulullah kahwin dengan adik dia, Izzah binti Abi Sufyan.
Jadi Rasulullah ini tentang hukum lah ya. Jadi Rasulullah menjelaskan, dia kata tak halal untuk dia kahwin dengan Izzah sebab dia tidak boleh menghimpunkan dua beradik dalam satu masa. Jadi selagi mana Ummu Habibah menjadi isterinya, maka dia tidak bolehlah berkahwin dengan adik-beradik Ummu Habibah ni. Adapun anak kepada Ummu Salamah, kalaupun dia tak kahwin dengan Ummu Salamah, sekarang dia dah kahwin dengan Ummu Salamah, dah jadi anak tiri dia. Tapi dia kata kalaupun dia tak berkahwin dengan Ummu Salamah, dia tak halal juga nak kahwin dengan anak-anaknya, sebab anak Ummu Salamah tu anak saudara sesusu dia. Sebab bapa gadis tu ataupun suami Ummu Salamah adalah saudara sesusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dua kali tak halal lah dengan anak Ummu Salamah tu. Pertama, sebab anak tiri tak boleh. Yang kedua kerana anak saudara sesusu. Okey, jadi itu tentang kisah keluarga lah. Jadi Ummu Salamah berhijrah ke Habasyah ya bersama suaminya Abu Salamah ketika masih di Mekah tu ya, untuk kata menyelamatkan diri daripada tekanan orang Quraisy. Ya, jadi kedua-dua keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah ni belum memeluk Islam. Jadi mereka berdua hijrah ke Habasyah. Kemudian balik semula ke Mekah dan berhijrah ke Madinah ya. Kisah hijrah Ummu Salamah ini pun kisah orang kata drama lah, drama sangat kan. Masa ketika dia Ummu Salamah nak bersama Abu Salamah nak hijrah ke Madinah ni, dalam perjalanan mereka tiga beranak dipisahkan. Tu dia tak ada cerita pula lah anak-anak yang lain. Dalam kisah tu sebut dia tiga beranak lah. Keluarga Ummu Salamah, Bani Makhzum ni, dia rampas Ummu Salamah dan bayi yang dia bawa. Dia kata kepada Abu Salamah, dia kata, kamu nak hijrah, aku tak kisah. Tapi ini kabilah kami. Kami tidak akan benarkan kamu bawa ahli kabilah kami. Jadi keluarga Ummu Salamah tahan dia lah. Tahan dia di rumah. Dan Abu Salamah teruslah hijrah tinggalkan isteri dan anak. Dan apabila keluarga Abu Salamah ni, dia tahu Ummu Salamah ni dikurung oleh keluarganya bersama anak kecil dia. Dia datang ke kabilah Ummu Salamah ni, dia kata kamu nak kurung ahli kabilah kamu, itu hal kamulah. Tapi ni anak ni ahli kabilah kami. Sebab anak kan dia ikut keturunan sebelah ayah. Jadi dia kata kami tak akan benarkan kabilah kami dikurung oleh kabilah kamu. Jadi dia rampas pula anak kecil Ummu Salamah daripada Ummu Salamah. Dirampas oleh keluarga Abu Salamah. Jadi maknanya tiga beranak terpisah. Itu ya, cabaran yang mereka hadapi ya dalam nak mempertahankan Islam dan menegakkan agama Allah yang suci ni. Jadi terkurung Ummu Salamah selama 1 tahun, tak dapat jumpa anak, tak dapat jumpa suami ya. Tapi akhirnya keluarganya lembut hati nak bebaskan Ummu Salamah, hijrah ke Madinah, jumpalah suami di sana. Dan keluarga Abu Salamah pun bila dah dengar Ummu Salamah dah dibebaskan dan dah berhijrah, mereka pun turut membebaskan anak yang mereka tahan tu ya. Jadi berkumpullah kembali. Okey, insya-Allah. Okey, kisah Abu Salamah ni kita tahulah antara as-sabiqun al-awwalun, maknanya dua-dua pasangan suami isteri ni antara as-sabiqun al-awwalun. Dan pada tahun ketiga hijrah, Abu Salamah wafat. Dia syahid sebenarnya, macam syahid lah sebenarnya. Dia bukan meninggal dalam peperangan Uhud, tapi maknanya kesan luka daripada peperangan tu. Maknanya dia balik ke Madinah dan dia sempat ikut peperangan lain selepas itu. Tapi kemudian maknanya kesan luka masa peperangan Uhud tu
masih belum sembuh sepenuhnya. Jadi kesan itulah Abu Salamah meninggal dunia. Okey. Jadi bayangkan apa ni, kesan yang Ummu Salamah hadapi, ya, seorang suami yang dari awal, ya, berjuang memeluk, sama-sama memeluk Islam, sama-sama berhijrah, sama-sama berjuang untuk menegakkan Islam, tiba-tiba dah pergi, ya. Jadi dia, masa Abu Salamah meninggal tu, dia teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar doa, ya. Dia teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar doa. Dia kata Nabi dia kata, aku pernah dengar Nabi bersabda, tidak ada seorang Muslim yang ditimpa musibah. Kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan selepas itu dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Maknanya minta, ya Allah, berilah ganjaran di atas musibah aku ini dan gantikanlah aku yang lebih baik dengannya. Jadi Ummu Salamah kata dia teringat doa tu, dia fikir siapalah yang lebih baik daripada Abu Salamah, ya. Bagi dia memang sangat hebat dah Abu Salamah tu, ya, sebab antara yang awal masuk Islam, berhijrah mempertahankan agama, kemudian mati syahid pula, ialah kira syahid lah juga, ya, sebab dia mati kesan daripada luka dia medan perang. Jadi dia rasa dah tak ada orang yang lebih baik lah daripada Abu Salamah tu, siapalah agaknya. Tapi dia yakin dengan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tetap memanjatkan doa itulah, ganti yang lebih baik itu, walaupun dalam hatinya tak rasalah dia dapat yang lebih baik. Macam itulah, ya. Jadi itu maknanya bila kata yakin dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita manalah tahu masa depan kita, ya. Jadi Rasulullah dah ajar macam tu, pohon jelah doa. Lepas tu masya-Allah, Allah gantikan dia siapa yang terbaik, ya. Tak ada dah yang lebih baik daripada tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yalah, bayangkanlah, sebab anak-anak yatim ni macam anak saudara dia, kan. Rasulullah, siapa yang tak terkesan, ya. Rasulullah tengok anak-anak kecil yang ditinggalkan oleh Abu Salamah. Dan Abu Salamah tu bukan orang lain, sepupu dia, saudara susu dia. Jadi mana dia tak kasihan, kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Ummu Salamah habis iddah, maka Rasulullah hantar orang wakil meminang untuk dirinya. Kemudian apa Ummu Salamah jawab? Dia kata, aku ni ada anak yatim ramai. Kemudian aku ni pun dah tua. Dan satu lagi, aku ni kuat cemburu. Jadi maknanya dia bagi tahulah kelemahan dirinya. Dia rasa memang tak boleh lah. Okey. Ialah ukur diri dia lah, kan. Bukanlah kata teruk, seronok Rasulullah yang pinang macam apa, nak tolak, kan, ni peluang besar ni. Tak. Jadi Ummu Salamah dia ceritakan kelemahan-kelemahan dia. Mungkin dia Rasulullah tak perasan ke apa. Jadi itu menunjukkan bahawa mana ialah dalam kita nak masuk alam rumah tangga ni, maknanya kadang pasangan calon tu perlu tahu jugalah kekurangan dan kelemahan diri kita, kan. Jangan tunjuk yang baik je supaya diterima ke apa, kan. Jadi Rasulullah jawab apa? Anak-anak yatim tu maknanya anak engkau, anak akulah. Kita sama-sama jaga. Itu tujuan sebenar Rasulullah nak kahwin tu, kan. Sebab sama-sama nak jaga anak yatim tu. Kemudian kata, kalau engkau tua, aku pun dah tua juga, kan. Jadi bukan masalah usia. Dan dia kata, dekat yang kuat cemburu tu, mudah-mudahan Allah akan hilangkan cemburu tu. Itulah. Jadi akhirnya jadilah dia Ummul Mukminin, kahwin dengan Rasulullah. Dan ya, banyak kisah menarik, ya. Ummu Salamah ni seorang wanita yang berfikiran jauh, bijak, kan. Dan salah satu lagi kisah menarik tentang Ummu Salamah ni, dia bagi cadangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu cadangan yang menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
ada pernah dengar kan? Pernah dengar, tak apa. Cerita je lah. Kalau pernah dengar pun tak apalah kan. Kalau ada yang belum pernah dengar, tak apalah. Boleh tahu cerita ni. Okey. Dalam perdamaian Hudaibiyah, kita tahu tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama sahabat radhiyallahu anhum untuk menunaikan umrah. Dia dah siap ihram, siap pakai ihram dah. Pakai ihram dah sampai ke Hudaibiyah. Sampai di Hudaibiyah, orang dapat tahu ya, orang Quraisy tak membenarkan mereka masuk Mekah. Sebab Mekah masa tu masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Jadi mereka macam-macam mana pun tak nak bagi orang Islam. Bayangkan macam peras kan, dah pakai ihram dah, tak boleh masuk. Jadi berapa orang dah hantar utusan ni nak bincang. Rasulullah hantar Uthman pergi nak bincang. Lepas tu sebar berita pula kata Uthman dibunuh, macam-macam lah. Lepas tu di situ dah berlaku bai'ah ar-ridwan, dan akhirnya terbenterailah perjanjian Hudaibiyah tu yang zahirnya nampak seolah-olah berat sebelah kan. Jadi sekarang ni dah buat perjanjian, memang confirm tak boleh nak masuk dah tahun tu. Maknanya kenalah tahallul lah, kena huraikanlah ihram ni. Jadi bayangkan betapa beratnya hati ya para sahabat radhiyallahu anhum untuk saya kena angkat telefon lah sekejap. Ada orang telefon. Ada apa? Sekejap ya. Salam ya. Apa dia? Oh, sebab saya tengah online ni, boleh saya call balik selepas ni. Okey. Okey, okey, apa tadi? Jadi berat kan Rasulullah suruh tahallul. Rasulullah suruh tahallul, suruh cukur, gunting rambut dan sembelih dam lah. Jadi Rasulullah suruh, tak ada siapa bergerak. Termangu je, macam terdiam je, macam mereka Allah Akbar kan. Tak pernah sahabat radhiyallahu anhum ni berlengah-lengah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Jadi ni seolah-olah ya Allah macam tak dengar, buat dak je semua. Jadi tapi Rasulullah berkali-kali suruh tahallul tu, mereka tak bergerak. Jadi Rasulullah macam susah hati jugalah kan. Dia pun masuk ke dalam kemah. Ummu Salamah nampak muram je Rasulullah ni. Dia bertanyalah apa masalah. Jadi Rasulullah ceritalah mereka tak buat apa yang Rasulullah arahkan. Ummu Salamah kata kalau nak mereka buat, keluar jangan cakap apa-apa, panggil tukang cukur, suruh tukang cukur tu cukur rambut Rasulullah dan sembelih. Rasulullah buat, tak payah suruh lagi. Tu kan, itu satu idea yang bagus. Maknanya cakap je tak dengar, cuba buat. Bila tengok je Rasulullah sendiri dah bercukur, masing-masing pun berebut. Orang tu cukur kepala orang ni, cukur kepala orang ni. Barulah itu idea Ummu Salamah. Jadi peristiwa ini memberi kata apa, pengajaran bahawa wanita juga mempunyai pandangan yang bernas. Jadi Islam mengiktiraf wanita golongan yang boleh diajak bermesyuarat. Itu kan, bukan saja lelaki yang kita boleh ambil pandangan dia. Kadang-kadang ada idea yang bernas dari kalangan kaum wanita. Jadi itu satu jawapan yang tuntaslah tentang pandangan Islam terhadap wanita, di mana Islam tidak pernah meletakkan wanita ni sebagai golongan yang tak boleh pakai. Okay? Tak boleh pakai pandangan dia. Okey. Panjang pula cerita pasal Ummu Salamah ya. Tak apalah kan, kita penting untuk kita tahu dan mempelajari sirah wanita-wanita solehah yang terdahulu daripada kita.
sebab banyak pengajaran dan teladan yang kita boleh contohi insya-Allah, ya. Jadi sekarang barulah kita nak masuk apakah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ini. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Saya rasa semua orang dah hafal lah doa ni. Tapi mungkin mungkin separuh ni je lah tak hafal yang selepas tu. Tapi ada riwayat yang memang sebut setakat itu je. Tapi kalau boleh sambung lebih elok lah, ya. Jadi bila nak keluar rumah, Rasulullah akan membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dan sambung lagi, Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada aku sesat. Keluar jadi sesat. Sesat ni sesat fizikal ataupun sesat spiritual. Pergi bila keluar terpengaruh dengan ajaran sesat, kan, fikrah-fikrah yang menyelewengkan dan sebagainya. Jadi maknanya Allah jaga fizikal kita dan juga jaga iman kita. Adillah au udalla, ataupun aku disesatkan. Disesatkan. Jadi maknanya sama ada kita sendiri yang sesat ataupun kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat ataupun terpengaruh dengan orang-orang yang membawa kita ke jalan yang salah. Jadi inilah tawakalnya, kan. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Tawakal kepada Allah dan minta Allah saja yang boleh menjaga dan melindungi kita. Okey? Au azilla au uzalla. Azilla maknanya tergelincir. Tergelincir. Au uzalla ataupun digelincirkan. Au azlim au uzlam. Ataupun aku berlindung daripada aku azlim, aku buat zalim, buat nyaya kat orang. Banyak bentuk buat nyaya kat orang, kan. Bukannya mesti pukul ke bunuh ke macam kalau kita berniaga pun kurangkan sikit timbangan tu pun dah zalim, kan. Orang nak beli gula sekilo, kita timbang 950 gram, dah menzalimi dia 50 gram. Okey. Au uzlam, ataupun aku dizalimi, dianiayai orang. Sekarang banyak scammer. Scammer. Orang nak scam ni tak payah keluar rumah, dalam rumah pun, kan, melalui telefon je dia boleh hilang puluh-puluh ribu. Au ajhal, ataupun aku ajhal maknanya ajhal ni jahil lah, jahil. Au yujhal alayya, ataupun dijahilkan ke atasku, maknanya diperbodohkan orang lah, diperdayakan orang. Jadi itu maknanya itu perkara-perkara yang mungkin berlaku apabila kita keluar daripada rumah tanpa sedar kita. Jadi siapa yang boleh melindungi kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Jadi yalah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tu maknanya untuk mengajar kita lah, insya-Allah. Tak banyak, kan. Bolehlah hafal doa ni. Okey. Jadi ada beberapa perkara. Pertama, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kedua, minta lindung daripada sesat dan disesatkan. Ketiga, minta lindung daripada tergelincir dan digelincirkan. Digelincirkan, diselewengkan lah, terseleweng atau diselewengkan. Yang keempat, zalim atau dizalimi. Dan yang kelima, jahil, bodoh dan atau diperbodohkan. Semuanya itu adalah antara bencana-bencana, perkara-perkara buruk yang mungkin berlaku ke atas kita ketika kita keluar rumah tanpa waspada dan tanpa perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita waspada macam mana pun, kan, ada kita tengok kita bawa kereta ni dah
dah cermat dah. Tengok orang langgar dari belakang. Baru ni berlaku kes baru ni, kereta berhenti tepi jalan kan. Termati berhenti tepi jalan, datang lori langgar. Allahu Akbar. Habis satu keluarga meninggal. Jadi maknanya, ialah itu bencana-bencana yang kita tak duga. Bukanlah itu kerana Allah tak lindungi. Tapi ialah maknanya kita tahulah kalaupun berlaku bencana, kita dah mohon pertolongan daripada Allah. Kita kena redha dan yakinlah ada hikmah di sebalik bencana tu. Tapi yang pentingnya, jangan pula kita kata, ada aksiden tu tak minta tolong, tak minta perlindungan dengan Allah ke, tak baca doa ke. Janganlah kita tuduh orang macam tu kan. Kita dah berdoa tu ikhtiar kita, mohon perlindungan pun ikhtiar kita. Tapi akhirnya yang berlaku itu Allah izinlah dengan hikmah yang Allah tahu. Yang penting kita, Nabi ajar kita berdoa. Macam tu. Bukanlah kata tak berlaku. Tak semesti, kadang-kadang tetap juga berlaku dengan hikmah yang hanya Allah tahu. Tapi jangan lupa untuk kita berdoa, insya-Allah. Okey. Hadis seterusnya ini pun lebih kurang sama, daripada Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala yakni idza kharaja min baitih. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata, iaitu kata Anas, iaitu ketika dia nak keluar daripada rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi dalam huraian ni, la haula ni maknanya tidak ada daya untuk kita melakukan kebaikan. La haula wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita lakukan maksiat. Itu dia tafsiran ni di sebahagian lah, tapi sebenarnya nak tunjuk apa saja yang kita nak buat, yang baik ke yang buruk ke, semuanya tidak ada upaya kita sebenarnya kecuali dengan izin Allah. Jadi walaupun dia hurai la haula ni tidak ada daya untuk buat baik, dan wala quwata tidak ada daya untuk buat jahat. Tapi dia kata itu adalah sebahagian tafsiran. Tapi yang sebenarnya nak secara umum lah, apa saja yang kita nak buat, yang baik ke yang tak baik ke, tidak ada daya upaya kita kecuali dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak tahunya bila kita kata ni bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi apa kita dapat? Selalu orang nak tahu fadilat kan. Apa kita dapat? Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya. Yuqalu lahu, siapa yang akan kata ni? Ya, yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya. Mana dia? Yuqalu lahu. Jadi yuqalu lahu ni dia kata mungkin Allah akan kata kepada dia, malaikat ke, syaitan ke, tak kira lah. Maknanya ada pihak yang berkata kepada seseorang yang berdoa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka dia akan disahut oleh pihak lain. Pihak lain ni Allah Subhanahu Wa Taala ke, malaikat ke, syaitan ke. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita. Jadi hudita maknanya kamu dapat hidayah. Maknanya kamu akan diberi petunjuk untuk buat kebaikan. Wa kufita, dan kamu dicukupkan penjagaan. Tak payah risaulah, kamu akan dijaga, kufita ya. Wa wuqita, dan kamu akan dilindungi. Masya-Allah. Besar fadilat kan, kita tak perasan pun kan. Kadang baca sepintas lalu. Jadi sebab tu kadang tak berkesan. Kita pun bukan baca daripada hati. Ya, sebab kebiasaannya baca, keluar je ke mulut macam tu. Jadi kena ingat ni bila kita baca ni, masya-Allah, kita dah diberi jaminan akan diberi hidayah, akan dicukupkan, akan dilindungi. Dan lebih besar daripada tu apa? Wa tanaha anhu syaitan. Dan syaitan mengelakkan diri daripadanya.
Syaitan pun tak takut nak dekati dah. Sebab apa? Sebab dah ada perlindungan untuk kita, Masya Allah. Syaitan mengelakkan diri. Tanaha ni maknanya itulah. Dia mengelak. Ya, dia mengelak. Dan takat tu diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lain. At-Tirmizi kata hadis hasan, dan Abu Daud pula menambah, ya, wa tanaha anhu syaitan, ni syaitan akan mengelakkan diri. Fayaqulu, sambil berkata, maknanya syaitan ni dia berkata kepada sesama dia, ya, yakni asyaitan li syaitan akhar. Maknanya mula-mula tu ramai ni syaitan duk tunggu buka pintu ni, nak buat apa ke hamba Allah yang nak keluar ni. Duk ngintai ni, cari peluang ni, macam mana aku nak sesatkan dia, nak gelincirkan dia, nak selewengkan dia, nak kacau dia, nak goda dia, kan. Kalau pergi pasar tu aku nak goda dia, suruh beli banyak-banyak, misalnya lah, kan. Pergi gedung-gedung ke, aku nak goda dia, suruh pilih pakaian mahal, macam-macam lah syaitan duk cari peluang ni, nak intai ni, nak goda, supaya tahap sampai dia membazir. Kalau jumpa orang susah nak goda dia, jangan tolong, nanti kurang harta kamu. Macam-macam ada plan ni nak goda ni. Plan nak goda, syaitan mengintai je. Jadi bila dengar hamba Allah ni baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, syaitan pun dah dia mengelak. Lepas tu yaqulu, syaitan sama syaitan ni kata, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dia kata, nak buat apa lagi kamu, nak buat apa, macam mana ni orang tu dah dilindungi, dah diberi petunjuk dan dah dicukupkan dah. Dia tak boleh apa dah kita. Maknanya seolah-olah doa ni jadi kubu, jadi benteng yang mana syaitan pun dah tak mampu nak tembusi. Masya Allah. Jangan lupa doa ni, ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau manusia nak ganggu kita, mungkin kita nampak, kita boleh mengelak. Tapi kalau syaitan nak ganggu kita, kita tahulah taktik dia memang sangat halus. Jadi kadang tak boleh nak tangkis. Jadi sekarang syaitan dah awal-awal lagi dah mengalah dengan sebab doa ni. Masya Allah. Ya. Okey. Dan hadis yang ke-11. Hadis ke-11 ni hadis terakhir dalam bab ni. Daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua beradik, ya. Akhwan maknanya dua beradik. Lelaki, ya. Akhwan, ya, maknanya dua beradik lelaki. Fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang daripada dua beradik ni sentiasa mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud mengunjungi ni maknanya dia pergi ke majlis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ke masjid dengar penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akharu, dan seorang lagi yahtarifu. Seorang lagi ni berkerjaya, pergi berniaga ke, pergi berkebun ke, bertukang ke, wallahu alam lah. Yahtarifu ni maknanya buat kerja lah, ya. Mungkin berniaga, bukan bertukang, mungkin berkebun, mungkin tak, wallahu alam apa. Okey. Fasyakkal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kita kata abang lah yang kerja ni, kan. Abang lah yang kerja. Jadi yang bekerja ni, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku je asyik duk buat kerja. Dia tak tolong pun. Dia asyik pergi duduk mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya terasa jugalah dia penat, ya, buat kerja siang malam. Kadang dia banyak miss lah kelas-kelas, majlis-majlis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia buat kerja bukan untuk dirinya saja, dia juga mencukupkan keperluan saudara dia ni. Dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah jawab apa? Masya Allah, kan. Ni bab rezeki ni, maknanya kena yakin, ya. Jadi apa dia kata? Rasulullah kata apa?
fala'allaka turzaqu bih. Fala'allaka turzaqu bih. Boleh jadi kamu diberi rezeki ni dengan sebab dia. Okey. Jadi jangan tengok apa usaha yang kita dah curahkan, tapi tengok apa yang kita dapat tu. Apa yang kita dapat tu daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh jadi rezeki yang melimpah ruah tu. Kalau berniaga untung banyak, kalau bertukang ni banyak tempahan, kalau berkebun pun hasilnya lumayan. Boleh jadi rezeki yang melimpah ruah tu kerana dia. Kerana saudara yang rajin pergi belajar tu. Jadi Allah cuba nak salurkan rezeki dia melalui kamu. Jadi tak perlu kamu bersungut. Jadi itu kebolehan kamu, kemampuan kamu buat kerja tu. Jadi dengan kamu buat kerja dan saudara kamu belajar dengan Nabi SAW, Allah limpahkan rezeki yang banyak. Jadi kongsi rezeki tu, dan pada masa yang sama kamu dapat pahala hasil usaha kamu tu. Jadi maknanya rezeki tu daripada Allah, tapi dia salurkan melalui hasil usaha kamu. Jadi hasil usaha kamu tu tak sia-sia, kamu tetap dapat pahala. Jadi itu maknanya kita nak buang pemikiran bahawa kita ni lah yang ada apa orang kata, kita yang jadi sebab itu ini kan, kerana aku kerja, kerana aku pandai, kerana aku gig, macam hilangkan rasa tu. Sebab apa? Sebab dia boleh mendatangkan bongkak, takabur. Tak boleh kan. Jadi sentiasa ingat bahawa segalanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau Allah bagi melalui usaha kita, maka itu adalah kebaikan untuk kita. Dan yang kita dapat tu bukan untuk kita bolut seorang, share dengan orang lain. Jadi kalau memang rezeki dia, tapi Allah nak suruh, Allah nak jadikan kita ni sebab rezeki dia disalurkan melalui kita. Masya Allah, itu satu penghormatan, ya, satu keberuntungan, satu kemuliaan untuk kita. Jadi jangan rasa apa nak kata, ya, jangan rasa bangga, jangan rasa kita yang ada kelebihan, jangan rasa dengan sebab kita bantu dia dan sebagainya, ya. Jadi di situlah maknanya Masya Allah kan, sentiasa kita rasa kekerdilan diri kita, kefakiran kita, kelemahan kita, dan kita hidup di atas muka bumi ini hanya bergantung sepenuhnya daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Sangat indah, betul tak? Sangat indah kan, kalau kita dapat sentiasa menghayati apa yang diajar oleh Nabi SAW. Tenang hidupnya, tak ada nak kata nak keluh kesah, nak stres itu, stres ini. Kalau kita kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita hanyalah sebahagian dari sebab-sebab untuk Allah takdirkan sesuatu yang Allah hendak takdirkan itu. Masya Allah, ya. Okey, itulah berakhirnya bab yakin dan tawakal. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, insya-Allah, ya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan itu daripada diri saya. Sekejap, ya, saya tengok mesej ni, ada soalan atau tidak, ya. Ustazah sedang menceritakan tentang kisah hadis ke-9. Tak ada soalan, ya, cuma ulasan. Jadi okey, sebab apa ni, babnya dah habis, soalan pun dah tak ada, kita berhenti awal sikit lah pagi ni, insya-Allah, ya. Jangan lupa kongsikan pengajian ini kepada kawan-kawan kita yang lain, supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada hadis-hadis yang ditinggalkan oleh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjadi umat yang lebih dekat dengan baginda, yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari semasa ke semasa kita sama-sama tingkatkan keimanan kita dan amal kita, insya-Allah. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Sekali lagi saya katakan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon maaf jika ada segala kekurangan dan kelemahan, kesilapan yang semuanya berpunca daripada diri saya yang jahil dan lemah ini. Ya, terima kasih semua yang turut sama memeriahkan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.